Saya Siti Nur Elisha sebagai speaker grup Zimbabwe dalam lakonan cerita sebenar 13 Mei 1969 yang terjadi di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia adalah rusuh etnis antara kelompok Melayu dan Tionghoa, dipicu oleh ketegangan sosial dan persaingan ekonomi. Sebagai respon, pemerintah Malaysia memperkenalkan dasar yang serupa dengan dasar pecah perintah yang asalnya digunakan oleh penjajah British untuk mengawal masyarakat dengan memisahkan mereka berdasarkan etnik. Dasar ini bertujuan mengawal ketegangan etnis, memperkuat kuasa pemerintah dan mengembangkan program ekonomi untuk mengurangkan jurang antara etnis. Ia juga menciptakan kerangka bagi kebijakan afirmatif sebagai dasar ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan Melayu dan Bumiputera. Kedua-dua peristiwa dan dasar ini mempunyai dampak jangka panjang terhadap politik dan hubungan etnis di Malaysia, menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah untuk mengenal isu perpaduan dan identiti nasional negara ini. Babak pertama adalah babak permulaan ketegangan. Di warung kopi yang sibuk, di mana suasana hangat perbincangan memenuhi ruang, hari ini kita saksikan detik-detik awal ketegangan yang membara saat di mana harapan dan kemarahan bertembung. Di sebalik secawan kopi, pelbagai suara berkumpul meluahkan rasa hati mereka tentang situasi yang semakin meruncing. Pilihan raya kali ini memang berat sebelah. Kita Melayu makin tertinggal. Mereka sambut kemenangan besar-besaran tanpa memikirkan perasaan kita. Apa ni semua? Betul Tuan Ahmad. Kita mesti bangkit. Kita mesti tunjukkan bahawa masyarakat kita ni tidak boleh dipijak. Kita mesti tuntut hak kita. Datuk, kita perlu berhati-hati dengan cara kita menyampaikan mesej. Kalau kita terus menghasut, kita cuma akan memperbesarkan jurang di antara kita. Kami hanya mahu meraihkan kemenangan saja, tiada niat pun mahu mencetuskan masalah. Kerana masing-masing ada hak masing-masing, bukan? Pak bersuara ya, tapi takkan sampai menyakiti hati orang lain. Kalian tak fikir perasaan orang Melayu yang rasa terpinggir di luar sana. Aduh, janganlah bergaduh. Kita kena cari jalan untuk selesaikan kes ini tanpa keganasan. Perniagaan aku akan terjejas kalau keadaan ini semakin teruk. Pilihan raya kali ini memang berat sebelah. Dia kena ketawa, bodoh, aku dah serius lah. Babak kedua tentang rusuhan bermula. Keadaan di jalan raya kini tidak dapat dikawal. Suara-suara yang sebelum ini tenang kini bergema dengan kemarahan. Kita menyaksikan saat di mana ketegangan meluap dan pertentangan antara kaum memuncak. Dalam huru-hara ini, setiap langkah menjadi kritikal dan setiap kata memiliki berat yang tidak ternilai. Ini tanah Melayu, kau pergi balik. Kata tak, ini hak kami, balik. Ini hak kami. Sabar. Ini bukan cara dia untuk menyelesaikan masalah. Ahmad, apa kau buat ni? Ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah ni. Inspektor, kami dah cukup bersabar dah. Ini hak kami. Mereka seolah-olah menghina kami. Mat, kita tidak boleh bergaduh begini. Semakin ramai yang cedera, tak ada siapa pun yang dapat untung. Ini bukan cara kita, Mat. Tani, Ahmad, sabar. Kita dulu pernah hadapi darurat sama-sama. Tak kira bangsa ataupun agama, kita pernah lawan musuh kita bersama. Sekarang kita bergaduh sesama sendiri. Apa gunanya? Ini tanah Melayu lah, pergi balik. Sakitnya perasaan aku ni. Aku Babak ketiga, usaha mencari penyelesaian. Di dalam komuniti yang dipenuhi pelbagai latar belakang, pertemuan ini menjadi titik perubahan. Di sinilah harapan baru lahir di tengah-tengah perbezaan yang mengancam untuk merobek perpaduan. Semua hadir dengan satu tujuan, mencari penyelesaian untuk memulihkan keadaan yang telah terjejas. Semua perlu bekerjasama untuk memulihkan keadaan. Tengok apa yang berlaku. Berapa banyak keluarga yang kehilangan harta benda dan berapa ramai yang tercedera. Ya, betul. Ekonomi kita dah lama tak stabil. Kita perlu selesaikan masalah ini dengan segera. Saya cadangkan kita akan adakan sesi dialog secara berkala antara wakil-wakil komuniti. Kaum India juga terperangkap dalam situasi ini. Kita seolah-olah dipinggirkan, sedangkan kita juga mahu hidup aman. Saya cadangkan kita adakan sesi dialog secara berkala antara wakil-wakil komuniti. Saya akan pastikan berita yang keluar lepas ini lebih seimbang. Saya akui mungkin laporan saya sebelum ini agak seberat sebelah. Tapi kita perlukan pastikan masyarakat mendapat gambaran yang lebih adil. Saya setuju. Mungkin saya yang terlalu emosi. Saya cuma tak nak rakyat Melayu rasa ketinggalan sebelum ni. So kalau inilah jalan penyelesaiannya, saya sedia sokong.
kita semua akan mengalami kerugian. Kalau kita boleh bekerjasama untuk pulihkan keadaan, saya juga akan ikut Babak keempat, pengorbanan dan penerimaan. Setelah melalui pelbagai cabaran, kini kita berada di jalan yang lebih tenang. Masyarakat mula berusaha untuk bangkit semula. Dalam suasana yang penuh harapan ini, kita lihat bagaimana pengorbanan dan penerimaan membawa kepada perpaduan yang lebih kukuh. Ahmad, Ya Datuk. kita perlu bantu masyarakat kita, bukan sekadar politik. Tapi kita kena cari jalan penyelesaian untuk kita pulihkan balik keadaan ni. Saya setuju Datuk. So saya patut buat pembangunan untuk anak muda, bagi mereka peluang dengan harapan yang baru. Ahmad, inilah semangat yang saya mahu dengar. Perpaduan bukan hanya pada slogan, tetapi macam mana kita jaga satu sama lain. Jangan risau. Saya akan pastikan pihak berkuasa akan menjaga komuniti kita tanpa pilih kasih. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Baik. Jom. Babak kelima, memulakan langkah baru. Hari ini kita berkumpul di Dewan Komuniti merayakan kejayaan kecil yang membawa makna besar. Acara perpaduan ini adalah lambang harapan baru di mana semua kaum bersatu untuk membina masa depan yang lebih cerah. Setiap langkah yang diambil bersama adalah janji untuk tidak mengulangi kesilapan sejarah. Kehadiran semua di sini hari ini menunjukkan kita mampu bersatu untuk membina semula negara kita. Biarlah peristiwa menjadi pengajaran, bukan pemisah. Aku rasa lebih tenang sekarang sebab kedai aku sudah mula beroperasi semula. Yang penting kita kena saling menyokong. Kita di sini bukan sekadar mahu menunjukkan wajah baharu Malaysia, tetapi kita mahu memastikan perkara ini tidak terulang lagi. Ya, saya setuju. Kita sama-sama bina semula negara ini untuk semua bangsa. Untuk ringkasan, 13 Mei 1969 tentang latar belakang isu, faktor isu, kesan-kesan isu dan langkah-langkah mengatasi isu. Yang pertama, latar belakang isu. Tragedi 13 Mei 1969 berpunca daripada ketegangan kaum di Malaysia selepas pilihan raya umum yang menyaksikan perbezaan ketara antara kemenangan Barisan Nasional dan ketidakpuasan hati masyarakat bukan Melayu. Bagi faktor adalah ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat Melayu dan bukan Melayu. Kedua adalah persaingan politik yang sengit antara parti politik. Ketiga, provokasi dan penyebaran maklumat salah melalui media. Untuk kesan-kesan isu, pertama, pertumpahan darah dan rusuhan yang membawa kepada kematian dan kecederaan. Kedua, perpecahan masyarakat mengikut garis etnik. Nombor 3, pengenalan dasar ekonomi baru untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Langkah-langkah mengatasi isu, yang pertama, mewujudkan dialog antara kaum untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, memperbaiki dasar ekonomi untuk mengurangkan jurang pendapatan. Yang ketiga, menggalakkan perpaduan melalui pendidikan dan program integrasi sosial. Itu sahaja daripada Groom Zimbabwe untuk peristiwa 13 Mei 1969. Sekian, terima kasih. Zimbabwe! Oh, amal lagi. Zimbabwe! Tapi kau jangan kau sangat bau. Bau lagi dia bau. Tengah berlari. Aku baru nak hantar aman lagi.